pertama sekali thank you kepada rakan-rakan media yang setia menunggu. Pertama sekali thank you. So hari ini proceeding inquest telah ditangguhkan untuk esok. Hari ini sesi inquest telah bersambung dengan seorang saksi daripada pihak PDRM yang telah membuat reconstruction bina semula reconstruction di sekolah, ya. Dan semasa reconstruction tersebut pasukan mereka telah menggunakan satu manekin, satu manekin. Manekin ini bersaiz 180 cm. Okay. Dan semasa sesi soal jawab kami telah bertanya kepada pasukan PDRM, manekin ini 180 cm, tetapi arwah Zara dia punya ketinggian 153 cm. Kami dah bertanya. Kami juga bertanya dengan saksi tersebut sama ada beliau tahu tentang ATD ataupun crash test dummies, ya, yang ada joints. Okay. Dia mengatakan dia tidak tahu. Okay. Dan manekin yang digunakan oleh saksi ini dan pasukan beliau tidak mempunyai joints, ya. Dia hanyalah manekin yang keras, tiada joints. Okay. Dan kami juga telah bertanya kepada beliau sama ada beliau ini adalah pakar fall biomechanics, dan dia mengaku dia bukanlah pakar fall biomechanics. So itu antara beberapa rumusan untuk kes pada hari ini. Okay, saya ingin bercakap sedikit juga tentang keterangan saksi semalam. Semalam ada seorang doktor telah memberi keterangan, dan melalui medical report yang telah disediakan oleh beliau berdasarkan kepada scan yang telah dilakukan di hospital oleh radiologis hospital, terdapat kecederaan di kepala arwah di bahagian vertex, iaitu hematoma at the vertex scalp. So saya bertanya kepada saksi tersebut, vertex dalam bahasa anatomi bermaksud highest point of the scalp, dan dia bersetuju. Okay. So dia highest point of the skull, dia bersetuju. Okay. Dan ada juga peguam pihak berkepentingan telah bertanya kepada doktor yang sama. Dia bertanya, adakah kesan-kesan barcode ditemui pada arwah Zara? Dia cakap tidak ada. Okay, I think I just want to point that out. It's happening in court. Dia kata tiada kesan barcode dijumpai pada tubuh badan arwah Zara. Okay. So tadi pengawal keselamatan sekolah telah memberikan keterangan, tetapi keterangan beliau belum lagi habis sebab sesi hari ini sehingga tengah hari saja, sambung esok. Cuma sebelum tadi sesi berakhir, Hakim Coroner telah memberikan arahan bahawa memandangkan saksi ini belum lagi habis keterangan beliau, saksi-saksi lain dikehendaki untuk tidak boleh berkomunikasi dengan saksi tadi berhubung dengan inquest ini, ya, sebab sesi dia sebagai saksi belum habis. Okay, so saksi lain tidak boleh berkomunikasi dengan beliau untuk apa-apa saja yang berhubungan dengan inquest ini. So itu a few of the pointers, few of the things I want to point out today and yesterday. So esok sesi inquest akan bersambung di sekolah. Kami akan membuat lawatan ke tapak bersama dengan Hakim Coroner dan juga pihak mahkamah. So besok akan bersambung di sana lah. Saya ingin mengingatkan kepada saksi-saksi yang lain seperti yang diarahkan oleh mahkamah tadi, bahawa saksi pengawal keselamatan dan juga saksi-saksi lain tidak boleh berkomunikasi kerana keterangan pengawal keselamatan ini, saksi ini belum habis. Kami belum habis soal, dan perlu diingatkan itu bukan daripada kami punya arahan, itu adalah arahan ataupun peringatan daripada Hakim Coroner. For tomorrow kan kita ada buat rekonstruksi di lokasi kejadian. Apakah kita ada item yang ada join macam yang Tuan harapkan? We don't know sama ada akan digunakan
reconstruction dengan joints ke atau tidak. Actually kami tidak mengatakan kami mengharapkan reconstruction dilakukan dengan joints. Cuma tadi kami bertanya dengan saksi yang buat reconstruction sebab beliau tahu bahawa terdapat crash test dummies yang mempunyai joints. Dia cakap tidak tahu. So besok kami pun tidak tahu sama ada digunakan. Your party ask for more people from your party to attend tomorrow. You said you wanted to do something. What was Ya, because kami punya pasukan peguam ni lebih daripada 2 orang. Kan? So Hakim Mahkamah Koroner telah membuat perintah bahawa hanya 2 orang peguam saja yang dibenarkan untuk mewakili setiap pihak. Ya, dan kami pun faham, kami akur dengan perintah ini sebab ini kawasan sekolah kan, so tidak boleh terlampau penuh atau ramai. Cuma tadi kami memang betul, kami ada memohon untuk kalau boleh tambah. Sebab mungkin kami mau ambil gambar dan tempat kejadian. Tapi Hakim Mahkamah Koroner telah mengatakan bahawa hanya 2 peguam saja yang dibenarkan, so kami akur dan kami terima perintah itu. Siapa yang Siapa yang pergi esok? Belum tahu lagi. Mungkin kita sudah berengage dengan pakar-pakar biomekanik dari luar negara dan mereka memerlukan sebenarnya lawatan ke tapak, tetapi memandangkan jarak dan masa yang menjadi kekangan, kita memerlukan gambar-gambar dan video tapak. Ada beberapa guidelines diberi untuk supaya memudahkan kerja mereka menganalisa dan memberikan buat ukuran daya hentakan, daya gerak kinetik yang dikatakan oleh saksi. Itu yang penting. Jadi kita berharap dengan kekangan yang ada, kita diberikan ruang dan masa untuk mendapatkan, kalau bukan dengan rekaman kita sendiri, mungkin rekaman-rekaman kerana ada juru gambar mahkamah yang juga turut serta. Jadi kita harap mendapatkan maklumat tersebut, semua kita boleh salurkan kepada pakar kita. Terutamanya untuk biomekanik lah, supaya kita boleh dapatkan anggaran dan laporan beliau.